Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil hathi ala al-izdiyad min al-khairi fi awakhir al-umur. Bab pada menyatakan galakkan supaya menambahkan amal kebajikan di akhir-akhir umur. Akhir umur ni di masa tua atau masa kita uzur, tambahkan lagi amalan. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir ayat 37. Firman Allah Ta'ala, adakah kamu tidak sedar kami panjangkan umur kamu supaya menerima peringatan padanya oleh orang-orang yang menerima pengajaran dan peringatan, padahal datang kepada kamu peringatan daripada Allah. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna ayat ini, adakah kamu tidak sedar kami memanjangkan umur kamu sehingga 60 tahun? Di mana tafsir ini disokong oleh hadis yang tersebut. Insya-Allah Ta'ala akan kami sebut lagi hadis. Insya-Allah kami akan sebut hadis-hadisnya. Dan setengah ulama mengatakan dengan makna 40 tahun. Bila 40 tahun, masuk 40 tahun kena sedar, kena insaf, banyakkan amal yang saleh. Dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas juga pendapat ini. Diriwayatkan daripada ulama-ulama Madinah, bahawa penduduk-penduduk Madinah bila mereka sampai umur 40 tahun, mereka memenuhkan masa yang banyak untuk beribadat. Setengah ulama mengatakan makna peringatan itu bila sampai umur baligh. Bila seorang tu sampai umur baligh 15 tahun ataupun bermimpi bersetubuh bagi lelaki dan perempuan, menandakan umur baligh. Datang haid bagi perempuan, menandakan umur baligh. Setengah ulama mengatakan dimaksudkan ialah umur baligh. Dan firman Allah Ta'ala, wa ja'akumun nadhir. Kata Ibn Abbas mengatakan an-nadhir ialah Nabi SAW. Peringatan ialah lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, menandakan kiamat sudah dekat. Dunia berada di akhir zaman. Dan kita tengok sendiri, dunia ni dah jadi nyanyuk dah. Musim dah menentu dah. Itu menandakan akhir zaman, akan dimusnahkan bila-bila masa sahaja. Setengah ulama menafsirkan an-nadhir, peringatan, dengan uban. Bila rambut sudah uban. Ini pendapat Ikrimah, Ibnu Uyainah dan lain daripada keduanya. Wallahu alam, Allah Maha mengetahui. Adapun hadis-hadis. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dara Allah ila imri'in ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, sabdanya, Allah Ta'ala memberi tempoh yang kemuncak kepada seseorang bila sampai umur 60 tahun. Berkata ulama, maknanya Allah Ta'ala tidak menjadi alasan untuk mengudurkan diri bila diberi umur dalam tempoh begitu. Dikatakan a'dharar rajul bila sampai penghujung kepada untuk tempoh diberi keuzuran kepadanya untuk membuat sesuatu amal. Hadis yang kedua, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh faqala Umar innahu min haythu alimtun fad'ani dhata yawmin fa'adkhalani ma'ahum فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر
فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح النصر وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah Umar radhiyallahu an memasukkan aku dalam majlis bersama dengan orang-orang tua kalangan ahli Badar. Lalu ada perasaan tidak senang di kalangan mereka. Dan mereka, salah seorang mereka berkata, mengapa engkau memasukkan dia dalam majlis? Padahal kami juga ada anak-anak yang seumur dengannya. Lalu Umar berkata, kamu tidak tahu, kamu tahu aku panggil dia dalam majlis ini kerana aku melihat ada sesuatu kelebihan yang ada pada diri dia. Lalu Umar menyoal soalan kepada Abdullah bin Abbas pada satu hari. Abdullah bin Abbas kata, aku merasakan dia tanya soalan ini kerana nak uji orang ramai. Umar bertanya kepada orang ramai, adakah kamu tahu apa makna firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu kalangan mereka menjawab, makna dia kita disuruh memuji Allah, beristighfar kepadanya apabila Allah telah menolong kita dan memberi kemenangan sehingga kita membuka Mekah, menawan Mekah. Yang lain pula diam, tak jawab. Lalu dia berkata kepadaku, adakah begitu wahai Ibn Abbas? Lalu aku berkata, tidak. Umar tanya, apa pandanganmu? Kata Ibn Abbas, itu menandakan ajal Rasulullah SAW yang dimaklumkan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu alamat ajal Rasulullah. Rasulullah akan mati, akan wafat bila-bila masa, kerana Islam sudah disempurnakan. Maka Allah menyuruh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hendaklah banyak mengucap tasbih, banyak memuji Allah, banyak istighfar. Allah itu Maha Pengampun. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak tahu makna dia malaikat apa yang kamu kata, wahai Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini menunjukkan kealiman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang muda, masih kanak-kanak ketika Nabi berjuang. Dia dilahirkan ketika Nabi dikepung di Syi'ab Ali di Makkatul Mukarramah. Dalam keadaan ayah dia melindungi Nabi, tak masuk Islam lagi masa itu. Lalu Abbas membawa anak dia Abdullah, bawa kepada Nabi SAW, anak yang baru ni, kerana dia tahu anak saudara ni ada keberkatan. Lalu Nabi riba Abdullah bin Abbas dan Nabi berdoa, Allahumma allimhul Quran, ya Allah ajarkan kepada dia ilmu berkaitan dengan Quran. Maka doa Nabi diterima oleh Allah dan dia menjadi seorang sahabat yang sangat alim dalam ilmu Al-Quranul Karim, yang banyak meriwayatkan tafsir daripada Nabi SAW kerana ketajamannya dalam memahami ayat Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu Sayyidina Umar meletakkan dia dalam majlis sebagai ahli mesyuarat. Oleh kerana dia sangat muda, dia mati, Nabi mati dalam keadaan dia masih kanak-kanak lagi. Zaman Sayyidina Umar dia terlalu muda. Bila Sayyidina Umar bawa dalam majlis,
Banyak orang tua-tua di kalangan ahli Badar berasa deki, berasa tak senang. Lalu kata, ada yang berani bercakap Sayyidina Umar, pasal apa bawa dia? Anak kami ada juga. Mengapa anak kami tak dibawa dalam majlis? Bawa dia ni pasal apa? Lalu Sayyidina Umar pun, aku nak tanya kamu semua, apa maksud firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath? Sayyidina Umar tanya soal. Lalu ada kalangan mereka jawab, maknanya Allah Ta'ala memberi pertolongan dan kemenangan, iaitulah pembukaan Mekah. Maka Allah suruh Nabi puji Allah Ta'ala, bertasbih, memuji, beristighfar kerana menang di Mekah. Sekadar itu saja. Lalu Sayyidina Umar tanya, ada yang senyap tak berani jawab. Tak berani jawab kerana Sayyidina Umar orang takut ke dia. Kalau salah jawabnya dia koh. Kalau dia koh boleh tahan, dia piak pula. Kalau tak kena jawab. Ada yang berani jawab. Jawabnya ialah menang, kita menang. Maka Tuhan suruh Nabi puji Allah Ta'ala, tasbih, itu saja. Nabi tanya Ibn Abbas, apa pandanganmu Ibn Abbas? Kata Allah Ibn Abbas, pada pandangan saya ayat ini menandakan ajal Nabi SAW. Nabi nak mati dah. Umur dia dah 60 tahun, Nabi dah nak mati dah. Mekah sudah ditawan, menandakan Nabi akan ditamatkan ajal bila-bila masa saja. Oleh kerana itu, wahai Muhammad, bertasbih banyak-banyak, puji Allah Ta'ala banyak, dan istighfar banyak-banyak. Kata Sayyidina Umar, aku pun sepertimu juga, macam pendapatmu juga, menandakan bahawa bila umur 60 tahun kena insah banyak. Jangan umur 60 tahun dah insah lagi, panggil budak muda syarah pula. Allah pakcik zaman muda-muda itu tak mudah. Kita budak-budak muda-muda pula tunjuk megah. Kalau gagah tu gomor lagi tu. Ni. Ini tak betul. Bila tua kena sedar, kena hisah sendiri. Ini tak sedar lagi. Hadis yang berikut, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath an-nasr illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran, muttafaqun alaih. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi, duduk di rumah dengan Nabi, dia tengok apa Nabi buat, banyak meriwayatkan hadis. Aisyah kata tidaklah bersembahyang oleh Nabi yang salam mana-mana sembahyang setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Malaikat Nabi menyebut di dalam sembahyangnya, subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, maha suci engkau wahai Tuhan kami dengan kepujianmu, wahai Tuhan ampunilah dosaku. Dia mengikut Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia menyedai Quran memberi amaran kepada dia, maka dia bertasbih banyak-banyak, beramal dengan perintah Quran. Wa fi riwayatin li Muslim, kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Qala Aisyah, qultu ya Rasulullah, ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathtaha taquluha? Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
mengikut riwayat Muslim, adalah menjadi amalan Rasulullah SAW membanyakkan menyebut sebelum matinya. Aisyah kata, aku tengok banyak dia sebut belum dia mati. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Diulangnya, Maha suci engkau wahai Tuhan, dengan kepujianmu aku istighfar dan aku bertaubat. Kata Aisyah, saya tanya wahai Rasulullah, apa kalimah-kalimah ini? Saya nampak Rasulullah selalu menyebutnya. Pasal apa menyebutnya? Lalu dia bersabda, dijadikan kepadaku satu alamat untuk umat aku. Bila aku melihatnya, aku pun membacanya, menyebutnya. Iaitulah alamat turun firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Iaitulah surah yang kita terjemah tadi. Mengikut riwayat yang lain adalah Rasulullah SAW membanyakkan menyebut subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini mengikut riwayat yang lain. Ini lebih mudah. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, qultu ya Rasulullah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, saya nampak Rasulullah banyak sebut subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pasal apa? Kata Allah, Tuhan aku memberi tahu kepada aku bahawa aku akan tunjukkan alamat kepada umatku. Bila aku melihat alamat itu, aku membanyakkan menyebutnya. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku telah melihat alamat itu dan aku nak tunjuk, iaitulah firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat yang pertama menunjukkan pembukaan Mekah. Ayat yang kedua, orang ramai masuk Islam, dan aku disuruh beristighfar, memuji Allah Ta'ala dan bertaubat banyak-banyak. Padahal baginda seorang Rasul, seorang Nabi yang maksum, bersih daripada dosa. Semua dosa yang dulu diampun, dosa yang kemudian diampun, bahkan tak ada dosa, dipelihara, dijaga, dikawal oleh Allah Ta'ala sepenuhnya untuk menjadi contoh pada orang lain. Pasal apa dia beristighfar? Ini menunjukkan ketinggian takwa dia kepada Allah Ta'ala, takut dia kepada Allah Ta'ala. Padahal dia tidak ada dosa. Dia merasakan bahawa amal-amal yang dia buat itu masih sedikit, tak boleh nak bayar nikmat dan kurnia Allah Ta'ala, tak boleh nak bayar dengan ibadat itu. Rasa bersalah lagi. Ini kemuncak ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala yang tak boleh banding pada orang lain. Hadis yang berikut, yang keempat daripada bab ini, an Anas radhiyallahu an, inna Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya akthara ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Allah azza wa jalla menurunkan wahyu yang berturut-turut, banyak wahyu berturut-turut kepada Rasulullah SAW sebelum wafatnya, sehingga dia diwafatkan dalam keadaan banyak wahyu diturunkan sebanyak-banyaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikut, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah SAW, seseorang hamba dibangkitkan mengikut keadaan pada masa dia mati. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan seorang itu dibangkitkan bila berlaku kiamat dalam keadaan dia buat apa masa dia nak mati. Oleh kerana itulah maka disuruh kita buat amal baik di masa-masa akhir kita. Disuruh berzikir, istighfar, tasbih banyak-banyak bila ada tanda-tanda kematian, tanda sakit. Jangan duduk merapu, duduk mengacar. Banyak-banyak sebut, kerana seseorang itu dibangkitkan mengikut akhir umur masa dia mati. Disebut husnul khatimah. Oleh kerana itulah kita disuruh berbuat amal banyak-banyak bila kita merasakan ajal kita hampir. Wallahu alam.